Panas, sangat-sangat panas. Satu isu yang menjadi perbahasan selepas pembentangan Belanjawan 2025 adalah kerajaan PMX dan kerajaan Madani ingin membuat satu undang-undang baru bahawa ada beberapa jenis banduan yang boleh menjadi tahanan rumah dalam Malaysia. Ya, ini adalah salah satu isu yang cukup kritikal yang dibangkitkan oleh media, stakeholders dan rakyat Malaysia. Di dalam dokumen cadangan Belanjawan 2025 dinyatakan bahawa ada peruntukan keuangan untuk melaksanakan dasar dan polisi baru kerajaan Malaysia, mana-mana banduan yang dijatuhkan hukuman dalam Mahkamah Malaysia boleh menjadi tahanan rumah atas beberapa syarat. Maka, timbul persoalan paling bahaya dalam kalangan rakyat hari ini. Adakah rang undang-undang banduan menjadi tahanan rumah merupakan satu jalan terakhir untuk bosku keluar dari penjara Kajang dan sekaligus dipilih untuk menjadi banduan tahanan rumah di era kerajaan PMX. Sebelum kita pergi jauh, sebelum saya membongkarkan perkara ini dengan lebih panas, saya ingin memberi amaran awal ya. Dengar baik-baik apa yang saya perkatakan, jangan salah mencerap. Sila gunakan otak dan akal anda kerana game politik Malaysia semakin meletup seperti bom nuklear apabila kerajaan PMX, kerajaan Madani memasukkan satu dasar dan polisi keuangan baru iaitu banduan menjadi tahanan rumah. Antara banduan yang terpilih untuk menjadi banduan tahanan rumah di bawah rang undang-undang ini yang bakal dibentangkan tidak lama lagi oleh kerajaan Madani adalah golongan OKU dan beberapa individu-individu terpilih yang dianggap boleh dilonggarkan hukumannya. Status quo semasa menunjukkan penjara-penjara yang ada di seluruh negara sudah tidak dapat menampung kemasukan banduan-banduan penjenayah setiap hari. Dan perkara ini dibangkitkan oleh Presiden UMNO, oleh Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid Hamidi. Maka, apakah mesej tersirat di sebalik pelaksanaan satu dasar undang-undang baru iaitu kerajaan Madani dan kerajaan PMX mempunyai kuasa untuk memilih sesiapa sahaja untuk menjadi banduan tahanan rumah berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan melalui satu rang undang-undang baharu iaitu banduan tahanan rumah. Saya ingin menarik perhatian rakyat Malaysia. Saya yakin ada ramai yang sangat marah, yang sangat tidak setuju dan ada yang perasan pelaksanaan dasar dan polisi baru untuk banduan menjadi tahanan rumah dijadikan satu undang-undang khusus dalam perlembagaan negara. Ada majoriti rakyat yang dapat menghidu ini adalah satu undang-undang khusus untuk menyelamatkan bosku
keluar dari penjara Kajang. So, adakah perkara ini benar atau tidak benar? Saya ingin katakan tidak ada jaminan untuk bosku boleh menjadi banduan tahanan rumah sekalipun undang-undang baru ini diluluskan di parlimen atau dikuatkuasakan secara legitimasi dalam negara Malaysia pada tahun 2025. Saya ingin berterus terang ya, memang kita tahu bosku sedang berkerusi roda naik turun mahkamah untuk perbicaraan kes-kes jenayah rompakannya yang berskala besar. Kita memang tahu bosku dinyatakan oleh Ustaz Wanji mempunyai kawasan rumah banglo penjara sendiri yang tidak sama dengan banduan-banduan penjenayah lain di penjara Kajang. Hakikatnya, undang-undang ini ia secara spesifik bukan untuk membebaskan bosku dari penjara. Ia adalah untuk menyelesaikan krisis lambakan-lambakan banduan di semua penjara negara Malaysia, yang mana jumlahnya sangat ramai dan tidak boleh ditampung dalam bangunan-bangunan penjara itu. Ini adalah satu dasar undang-undang yang cukup manusiawi kerana tidak semua kesalahan dan banduan perlu dihukum di dalam penjara yang sebegitu rupa ya. Saya masih ingat dulu kita ada Akta Poka, penjenayah-penjenayah berprofil tinggi dipenjarakan di luar kawasan tempat tinggal mereka, tetapi banduan-banduan itu tidak masuk penjara ya. Contohnya mereka tinggal di Johor, tiba-tiba mereka dihumban di bawah Akta Poka untuk dipenjarakan di negeri Kedah, satu kawasan perkampungan, dan ada rumah disediakan. Saya pernah menemu bual banduan-banduan khusus di bawah Akta Poka yang pernah dijatuhkan hukuman secara berasingan dengan banduan-banduan penjenayah lain. Banduan-banduan itu mengaku di hadapan saya bahawa mereka tidak ada disumbat dalam penjara, tetapi mereka dibuang daripada negeri mereka dan mereka dikurung beberapa tahun di negeri orang lain. Rumah disediakan tetapi pergaulan terhad, tidak boleh bekerja, boleh hidup macam biasa, yang lebih baik daripada banduan penjara sedia ada. So, dalam kes rang undang-undang banduan tahanan rumah, adakah ini peluang keemasan untuk bosku menjadi banduan tahanan rumah? Jika bosku merupakan pemegang kad OKU, dia layaklah menjadi banduan tahanan rumah selepas ini jika rang undang-undang itu diperincikan sebegitu rupa. Maka kita tidak perlu berbasa-basi bahawa rang undang-undang banduan tahanan rumah ini siapa sahaja, banduan kelas bawah atau banduan kelas atasan, boleh dipilih oleh kerajaan PMX, oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi banduan tahanan rumah. Kalau dia OKU, dia kena tunjukkan kad OKU lah. Kalau dia warga emas yang sudah uzur, dia kena
bersedialah untuk jadi banduan tahanan rumah. Jika dia ibu yang syarat mengandung, dia bolehlah jadi banduan tahanan rumah. Maka apabila perincian ini dibentangkan dalam dokumen Belanjawan 2025, saya secara peribadi bersetuju untuk kita membuat satu undang-undang khusus agar beberapa banduan diberikan peluang kedua untuk menjadi banduan tahanan rumah. Jika Tun Daim kalah semua kes jenayah beliau tidak mengisytiharkan harta, Tun Daim yang ada masalah kesihatan, sebelah mata dia pun buta, berkerusi roda, Tun Daim boleh menjadi banduan tahanan rumah selepas ini jika disabitkan bersalah oleh hakim-hakim yang arif lagi bijaksana. Andai kata Tan Sri Mahidin Yassin, penyakit kanser dia datang balik tahap 5. Dengan adanya cadangan rang undang-undang banduan tahanan rumah, Tan Sri Mahidin Yassin tidak perlulah ikut lari dengan menantu dia keluar negara. Bolehlah jadi banduan tahanan rumah. Bolehlah memohon kepada Kerajaan Agung Kerajaan PMX selepas ini. So, rang undang-undang banduan tahanan rumah ini, kita tidak boleh menilai daripada perspektif politik ataupun daripada perspektif banduan Najib Razak sahaja. Kerana hakikatnya satu kebenaran dan realiti di dalam penjara-penjara seluruh negara, ada ramai banduan-banduan yang nazak, ibu mengandung, OKU, warga emas, tidak sesuai lagi untuk dikurung dalam penjara tu, pakcik-makcik Oto Aro. Tetapi disebabkan kita tidak ada undang-undang khusus, Kerajaan PMX dan Kerajaan Agung tidak dapat membantu banduan-banduan penjenayah ini yang telah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. So, bagi saya rang undang-undang ini adalah cukup-cukup bertamadun, cukup-cukup beretika dan cukup-cukup high empati, cukup manusiawi. Yelah, memanglah semua banduan melakukan jenayah besar, jenayah kecil, kita faham. Tetapi ada sampai satu tahap terdetik di hati kita, kalau penjenayah itu memang betul-betul sakit ya pakcik-makcik Oto Aro, umur dia 100 tahun, nyanyuk, sakit jantung, nazak, takkanlah kita beria sangat nak hantar orang tua 100 tahun ke dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh lagi. Orang tua itu layak jadi banduan tahanan rumah jika beliau disabitkan bersalah dalam mahkamah. Ini contoh ya. Jangan pula ada yang terasa. Maka saya kira ini adalah satu model undang-undang baru yang lebih spesifik berbanding dengan Akta Poka yang tadi saya cakap tu. Bahawa undang-undang ini jika diluluskan di Parlimen, di Dewan Rakyat, di Dewan Negara, ia bukan sahaja menyelesaikan krisis lambakan banduan-banduan di dalam penjara seluruh negara yang sudah tidak boleh ditampung dalam semua bangunan-bangunan penjara, malah ia juga boleh menjadi satu undang-undang yang mendidik bahawa negara Malaysia ini tidaklah kejam untuk menghukum seseorang manusia yang memang melakukan jenayah, tapi takkanlah kita nak sampai kalau dia mengandung, dia OKU, dia dah tua bangka, gembira pula kita. Ngamlah tu kau masuk penjara, siapa suruh kau buat jenayah? Tak boleh macam tu ya. Undang-undang itu yang bertaraf dunia, yang bertaraf world class adalah mendidik manusia untuk lebih menjadi manusia. Jadi
Saya ingin katakan, saya menyokong penuh untuk Parlimen Malaysia meluluskan undang-undang baru iaitu banduan menjadi tahanan rumah. Atas prinsip rule of law, atas prinsip the supremacy of federal constitution. Saya yakin ada pihak yang menyatakan kalau penjara tu dah tak muat, buat lagi penjara, bilik penjara yang banyak. Pakcik makcik otok arung, pernahkah anda nampak penjara Kajang yang seluas-luas alam tu? Itu pun tak muat ya. Pernahkah anda datang ke mahkamah di seluruh negara? Mahkamah Sabah, Mahkamah Sarawak, Mahkamah Malaya. Hari-hari ada kes jenayah. Kalah kes pesakit dekat hospital kerajaan, hospital swasta, saya terus terang. So ini bukan tentang kerajaan tidak mampu untuk buat penjara baru yang lebih besar atau penjara yang bertingkat-tingkat. Bukan. Ini adalah tentang moral. Kita manusia, kita bukan binatang. Kita manusia yang ada perasaan. Bila kita nampak ibu mengandung disumbat dalam penjara, automatik kita akan kesian dengan ibu mengandung itu yang dijatuhkan hukuman dalam mahkamah. So kita bagi pilihan kedua, peluang kedua. Anda boleh jadi banduan tahanan rumah. Of course, pemantauan, macam banduan di bawah Akta Poka yang tidak disumbat dalam penjara tapi mereka dibuang daripada negeri mereka, disumbat dekat satu kawasan kampung, dekat perumahan ala-ala kampung. Ada satu alat yang ikat di pergelangan kaki mereka supaya tidak lari daripada tempat tahanan rumah di bawah Akta Poka itu. Jadi saya kira, ya, why not kita tidak memperkembangkan dasar undang-undang yang lebih bermoral dan manusiawi ini, agar kita tahu hidup di dunia ni bukan sahaja untuk menghukum orang. Ialah kita ni dah benci sangat dengan banduan Najib, merompak, macam-macam lah. Kita lemparkan hukuman. Yes, dia sudah dihukum. Adakah banduan Najib Razak tidak layak untuk dapat peluang kedua untuk dimaafkan oleh kita semua? Jika saya ditanya oleh pencatur-pencatur kuasa, yes, banduan Najib Razak layak untuk dapat peluang kedua. Saya menyatakan perkara ini bukan untuk menutup segala skandal-skandal jenayah dia, merompakkah, skandal membunuhkah? No. Tapi semua kita pernah membuat silap dalam kehidupan. Cuma bezanya, ujian hidup itu berbeza-beza. Ada orang diuji dengan duit, pangkat. Ada orang diuji dengan nafsu. Ada orang diuji dengan macam-macam masalah. Keuangan, masalah keluarga. So, undang-undang ini not only about banduan Najib Razak atau banduan-banduan baru yang bertaraf VIP atau VVIP selepas ini. Tetapi ia adalah tentang rakyat marhain. Yang kita perlu beri harapan dalam hidup ni, bahawa sejahat manapun kau, dihukum macam manapun kau, kalau kau ibu mengandung yang syarat mengandung, kalau kau orang tua yang dah nazak, dah nyanyuk 100 tahun, kalau kau dah orang tua OKU, pemegang kad OKU, takkanlah kita beramai-ramai kena berpakat-pakat sumbat juga orang-orang ini ke dalam penjara, barulah hidup kita bahagia dan puas hati. So, tinggalkan komen anda. Adakah anda semua bersetuju? Jika kita menguatkuasakan undang-undang banduan boleh menjadi tahanan rumah selepas ini berdasarkan syarat-syarat yang akan dibentangkan di Parlimen.
Sudah tentu banduan Najib Razak akan memohon untuk menjadi banduan tahanan rumah kerana banduan Najib pun tak tahan di dalam banglo penjara Kajang yang disediakan khusus untuk dia. Kan? Yelah, penjara tu banglo. Jangan salah dengar. Maka akhir kata, perubahan dasar undang-undang yang lebih berperi kemanusiaan perlu untuk dikuatkuasakan agar kita rakyat tahu bahawa kita juga perlu diberi peluang kedua dalam keadaan kita pun setiap hari membuat kesilapan. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Kita perlu move on. Kalau kita bergaduh pasal semua banduan, tak maju-majulah negara kita ni. Kalau kita berpecah belah hanya kerana satu banduan, macam mana rakyat 34 juta warga negara Malaysia mahu maju ke hadapan kalau asyik fikir benda-benda yang saya nak hukum dia sampai mati. Istighfar pakcik-makcik Otok Arung. Memanglah kita ni sebagai rakyat sakit dirompak, sakit dicuri, sakit ditipu, sakit ditangkap, diugut secara politik kalau bersuara dalam negara ni. Tetapi kita perlu sedar bahawa anda dan anda semua, jika diuji dengan apa-apa masalah, anda perlukan peluang kedua untuk hidup. So, atas nama rule of law, saya menyokong penuh untuk banduan-banduan selepas ini yang didapati bersalah dalam mahkamah untuk hanya menjadi tahanan rumah. Jika banduan Najib Razak dan VVIP atau bekas Perdana Menteri selepas ini, jika kalah di mahkamah tidak layak menjadi banduan tahanan rumah, anda kena terimalah hakikatnya ya. Jangan pula tiba-tiba dalam penjara tu ada yang gantung kepala dia untuk jadi OKU, potong tangan dia untuk jadi OKU supaya boleh jadi banduan tahanan rumah. Jangan ya. Jangan pula lepas ni potong kaki lepas tu berkerusi roda. Jangan. So, untuk tahun baru 2025, kita perlu buka buku baru. Kita perlu buka master plan, percaturan kuasa baru. Jika kita rakyat yang tidak berjiwa binatang dan kita mengakui kita adalah manusia yang sebenar-benarnya manusia, maka tidak ada alasan untuk kita menolak satu dasar dan polisi baru kerajaan PMX, iaitu undang-undang untuk banduan tahanan rumah dalam Malaysia. Checkmate and game over. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Terima kasih.